أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu, kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberi dan mengizinkan kita dan menghantar balik ruh kita yang telah diambil pada semalamnya, yang kita namakan dengan tidur. Kemudian pagi ini kerana masa kita belum sampai lagi, ajal kita belum sampai, lalu Allah Ta'ala kembalikan kita dan ruh kita, dan dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini. Semoga-moga pada pagi Ramadan yang ketiga ini akan memberikan natijah, buah dan faedah yang terbaik dalam sesi kehidupan kita yang masih berbaki ini. Dihormati, dikasihi Tuan Nazir, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita nak tengok sedikit mengenai dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayat daripada Al-Imam At-Tabarani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab hadis mereka. Begitu juga dengan Imam Ibn Hibban meriwayatkan satu hadis yang merupakan muqabil bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti dan mengikut ataupun follow saya punya kuliah di sini, iaitu kuliah maghrib kita setiap hari Ahad minggu pertama. Maka dalam kuliah maghrib ini kita masih lagi membicarakan mengenai dengan ubat bagi hati, kerana manusia ataupun insan seperti kita ini, hidup kita ini adalah hasil daripada gabungan dua perkara yang kita sebut dengan zahir dan batin, jasmani dan rohani. Maka jasmani kita menepuh ataupun menerima sakit, maka begitulah juga rohani kita juga menerima sakit. Dan apabila jasmani kita sakit, bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak sembuhkan dia? Maka kita makan ubat. Maka begitulah juga rohani kita juga, bila dia sakit maka dia memerlukan ataupun dia perlu kepada makan ubat. Cuma ubat di antara dua benda ini tidak sama, kerana benda zahir, benda yang nampak, benda yang boleh disentuh, benda yang boleh ditengok, benda yang boleh dipegang dan sebagainya. Dan benda yang batin itu benda yang tak boleh ditengok, benda yang tak boleh disentuh dan tak boleh dilihat dan sebagainya. Maka pastilah tuan-tuan dan puan-puan, ubat untuk kedua-dua penyakit zahir dan batin ini tidak sama. Kalau kita nak buat nazir, kita nak buat bandingan, samalah seperti dengan bateri kereta. Antara kereta Saga dengan kereta Mercedes BMW itu sama-sama kereta, pun tidak sama dari segi baterinya. Kemudian kita kata bateri jam juga mempunyai bateri. Jam tangan, jam dinding dan sebagainya. Nah, dia juga mempunyai bateri, tapi sama ke bateri itu? Jawapannya tidak sama. Maka begitulah kita tuan-tuan dan puan-puan, tidak sama di segi zahir, tidak sama juga di segi batin. Maka dalam pengajian kita waktu maghrib kita sebut mengenai dengan dawaul qalbi, ubat bagi hati, dan kita duduk
kita sudah ada pada fasal yang terakhir ataupun ubat yang terakhir dalam sesi pengajian kuliah maghrib kita mengenai dengan ubat yang keempat. Telah pun kita ambil dan ada lagi baki sikit sebanyak. Tetapi pada pagi ini kerana kuliah subuh, saya tidak nak bawa ataupun saya tidak nak lanjut dan nak panjangkan apa yang terbaki dalam siri kuliah maghrib. Tetapi pagi ini saya nak bawa satu hadis mengenai dengan muqabil ataupun berkenaan dengan lawan bagi kuliah maghrib tu. Kita sebut dalam kuliah maghrib itu hari, setiap dosa yang kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan, maka ianya tak boleh lari daripada 4 jenis. Maknanya satu-satu dosa yang kita buat itu, maka kita tak boleh lari daripada bahagian dosa yang pertama. Kalau tidak, dosa yang kedua, ataupun yang ketiga, ataupun yang keempat. Mana-mana dosa yang kita buat, maka tak boleh lari daripada bahagian dosa yang 4. Tuan-tuan, sebelum saya melanjutkan kuliah pagi kita pada pagi ini, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi niat iktikaf kerana lupa dan tak ingat, mari kita sama-sama niat iktikaf. Semoga kita diberi dan diganjar dan lipat gandakan lagi oleh Allah pahala kita selama mana kita berada di masjid ini dengan sebab niat iktikaf kita itu, insya-Allah. Baik, maka itulah yang disebut oleh tuan pengarang kitab Syekh Naim Mustafa dalam kitabnya 125 sebab untuk mendapat keampunan dan juga kemaafan daripada Allah daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Pada pagi ini kita nak tengok bagaimana pula dengan kebajikan-kebaikan. Kalau tadi kita kata dosa yang kita buat itu tak boleh lari daripada 4. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pengajian kita di kuliah maghrib ini, masalah dosa ini kita promosi dah. Kita promosi dengan panjang lebar, dan boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh follow dalam abang kita ni, boleh tanya abang yang merakamkan ni, boleh tengok dekat situ. Kita sebut dengan panjang lebar mengenai dengan dosa dan bahayanya dosa, sehingga Syekh Muhammad Hassan, seorang khutbah dunia, orang Mesir, menyebut dalam siri khutbahnya, tidak ada benda yang paling bahaya dalam dunia ini selain daripada dosa. Tu kita sebut dengan panjang lebar dah, tuan-tuan, tidak berhajat untuk saya nak mengulangi. Cuma saya nak bagi tahu sepitah lalu supaya untuk nak menaikkan rasa angin tuan-tuan dan rasa nak tuan-tuan untuk melihat apakah yang dikatakan bahayanya itu lebih bahaya daripada benda-benda yang bahaya di atas dunia ini. Maka tuan-tuan boleh follow dalam siri kuliah kita ataupun saya dalam rakaman yang dibuat oleh abang kita ni, boleh follow, boleh minta daripada dia. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, kalau dalam bab dosa itu bahagiannya 4, maka dalam pahala pula bagaimana? Maka tuan-tuan dan puan-puan, katanya tuan pengarang kitab kita ini, di hadapan saya ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama daripada negeri Yaman, Abdullah Sirajuddin. Dan kitab ini tuan-tuan dan puan-puan tidak ada di kedai. Dan saya pun dapat kitab ini adalah hadiah daripada kawan saya yang merupakan esko kerajaan negeri di dalam negara kita ni. Dia pergi belajar dan saya tengok, saya minta dia bagi. Dan kitab ini tidak ada. Cuma dalam edisi Melayu kita ada, tapi tidak sama di segi isinya. Tajuknya At-Taqarrubu ilallah, berdapin diri kepada Allah ataupun menghampirkan diri kepada Allah. Persoalannya, kalau seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang dia dapat? Maka tuan pengarang kitab kita ini melanjutkan tajuknya ini supaya memberi minat, memberi targhib kepada kita, supaya kita minat untuk membaca kitabnya ini. Lalu dia kata, siapa yang bertanya, sekiranya ada yang bertanya, kalau kita ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang kita dapat? Sebelum saya jawab persoalan itu, saya tanya balik. Kalau ada orang yang bertanya, saya nak bertanya macam mana? Saya kata, apakah yang kita dapat sekiranya kita dapat ataupun kita berkawan dengan orang yang ada restoran?
Ataupun apakah yang kita akan dapat sekiranya kalau kita ini berkawan dengan orang yang ada musangking ataupun kebun musangking 3 ekar ataupun durian-durian yang jenis lain, apa kita dapat? Kemudian soalan lagi, kalau takut-takut tak faham, apakah yang kita dapat sekiranya kita berkawan dengan orang yang meniaga kereta-kereta yang mewah? Maka panjangkan lagi soalan itu kepada soalan-soalan yang lain supaya mendapat jawapannya lebih terbaik pada tuan-tuan dan puan-puan. Tidakkah kita akan mendapat faedah, kebaikan, keuntungan daripada persahabatan kita dengan orang-orang tadi? Nah, dapat tak? Tuan-tuan dan puan-puan, waktu dululah, tapi alhamdulillah sekarang ni sudah tidak ada dah meninggal dah. Ada seorang hamba Allah di Ampang, Apan Jaya, dia tu meniaga kereta mewah. Jadi kereta dia lah saya dapat menumpang kereta-kereta mewah. Sekarang ni bila dia sudah tidak ada, tak dapat lagi lah nak menumpang. Gitu. Nak tumpang naik ke, nak tumpang tengok ke, tak ada lagi lah. Nah, itu salah satu contoh saya berikan kepada tuan-tuan, sekiranya kita rapat dengan orang-orang tadi. Baik, kalau kita rapat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada musangking, lebih pada musangking, musangkong pun ada. Allah Ta'ala ada restoran, lebih pada tu lagi. Allah Ta'ala ada apa? Semua. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Dipanggil lam, itu dipanggil dengan lamul mulki, yang disebut dengan nama milik ataupun diterjemah dengan makna milik. Lillah, milik Allah Ta'ala lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, wama bainahuma. Apa-apa yang ada di keduanya milik Allah. Maka terjawablah sudah, siapa dia ataupun siapa di kalangan kita yang rapat dengan Allah, yang baik dengan Allah, yang dekat dengan Allah, maka kata tuan pengarang kita ini, yang pertama dia akan dapat fadluhu, dia akan dapat kelebihan. Apa kelebihan? Banyak, pasti banyak, cuma kita yang tidak tahu. Yang kedua, tariqatuhu, Allah Ta'ala zat yang tidak sama dengan kita. Kita zat makan, zat boleh tengok, zat nak baring, nak tidur, nak beristeri, nak bersuami, nak beranak, nak bercucu. Maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Maka pastinya kena ada cara yang khusus, kena ada cara yang khusus untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Bandingannya samalah tuan-tuan, kalau kita nak rapat sama-sama kita, tak apa, kita boleh hello, kita boleh pergi bila-bila masa ke rumah dia, pejabat dia, kerana dia tu sama taraf dengan kita. Tapi kalaulah dia itu orang yang kita nak rapatkan itu, kita kata taraf YB, taraf MB, taraf PM, taraf Agung, taraf Sultan, adakah cara yang sama? Pastinya tidak. Dia ada cara dia, dia kena ada teknik dia, kena ada kita kata protokol dia. Maka begitulah cara dengan Allah Ta'ala pun kena ada. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajar kita melalui baginda Nabi SAW bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu zat yang tidak sama dengan kita. Maka dibentang dan diberitahu dan diajar kepada kita dalam kitab ini juga. Yang terakhir, maratibuhu, siapa-siapa yang rapat dengan Allah, siapa-siapa yang dekat dengan Allah, pasti dia akan mendapat pakat dan darjat. Maratib, dia pasti pakat dapat darjat. Kita bandingkan dengan hari ini, kalau kita ini banyak jasa kita kepada negara ataupun banyak jasa kita kepada syarikat kita, pasti syarikat kita akan memberi kepada kita sesuatu benda sebagai tanda terima kasih daripada syarikat kepada kita, kerana banyak memajukan syarikat daripada orang tak kenal kepada orang kenal, daripada untung sikit kepada untung banyak. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita naik kepada negara, bila kita banyak jasa kepada negara, kepada ekonomi negara dan juga sebagainya, pasti kita akan dapat pangkat dan darjat. Maka di sisi Allah Ta'ala juga, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala,
pastinya ada pangkat dan darjat yang kita namakan dengan ulama, yang kita namakan dengan muttaqin, yang kita namakan dengan awliya, yang kita namakan dengan berbagai-bagai nama, al-abrar, ashabul yamin dan sebagainya. Itu di antara pangkat-pangkat yang akan diperolehi oleh mereka-mereka yang rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk nak melihat dengan lebih lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam hadis kursi. Sekarang ni mudah je, tuan-tuan boleh buka dalam handphone tu, bukan sekarang, sekejap lagi. Hanya pakai buka handphone habis nanya pula saya ceramah seorang-seorang pula, takkan kipas dengan lapu pula nak dengar. Sekejap lagi tuan-tuan buka, tulis dalam bahasa Arabnya, ana inda zanni abdi, ana alif nun alif, ana inda ain nun da. Tu cukup dah. Inda zanni za nun. Dia akan keluar. Tuan-tuan tengok, hadis itu adalah di antara kemuncak hadis yang memberitahu kepada kita mengenai dengan kelebihan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham ni? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, apabila seseorang itu melakukan amalan kebajikan, maka ianya tidak lari daripada 7 benda ini. Tak boleh lari. Kalau dosa ada 4. Dosa 4 tapi amalan kebajikan 7. Maka disebut oleh tuan pengarang kitab At-Taqarrubu ilallah, berdapin diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam edisi Arab ini ada satu lagi kitab At-Taqarrubu ilallah dalam edisi Melayu ada juga, dan kitab ini saya baca di Ampan Jaya. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh cari, ada kitab ni, berdapin diri kepada Allah, dalam edisi Melayu. Tapi yang saya baca ini adalah edisi Arab yang dikarang oleh orang Arab. Baik, dia kata apa? Mengenai dengan kelebihan puasa ini, di akhir bab ataupun akhir tajuk mengenai dengan puasa ini, dia kata, dia bawa satu tajuk dengan tajuknya, dia kata sawabus siyami la ya'lamuhu illallahu ta'ala ataupun azza wa jalla. Dia kata tidak mengetahuilah sawabus siyam, pahala puasa ini tidaklah diketahui akan pahalanya itu, yakni takdir ayat akan banyaknya pahalanya. Dia sebut pahala saja, kita takdir ayat supaya mudah faham, yakni banyaknya pahalanya itu melainkan Allah. Apa dia? Nak sebutnya pahala puasa ini banyak. Banyak macam mana? Kita tengok. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, daripada anak Ibnu Umar, daripada anak Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bila kita sebut Umar, maka dia akan pergi kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua. Ini di segi tulisan. Kalaulah Umar lain, maka dia akan letak huruf waw di hadapannya. Itu beza di segi kaedah. Tuan-tuan boleh tengok, bila tidak ada waw, maka itu Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Bila ada waw di hujungnya itu, dia wadiknya bukan Umar bin Al-Khattab tapi Umar lain. Baik, berkata ia anak Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-a'malu indallahi azza wa jalla sab'un. Bermula amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 7. Amalan kita ni, amalan baik yang kita duduk buat ni, maka di sisi Allah Ta'alanya ada 7. Di segi apa? Di segi ganjaran, pahala dan gaji. Kita sebut gaji lah, senang tak? Berapa gaji ni nak bagi ni? Kalau saya buat ni RM30. Berapa gaji ni? RM3,000. Itu gaji. Maka amalan yang kita kerjakan itu di sisi Allah Ta'ala ada 7. Mana? Amalani mujibani, 2 amalan yang mewajibkan.
Amalan apa pula yang mewajibkan ini? Ambil tajuk dulu tuan-tuan, nanti kita bahas. Nanti kita tafsir sekejap lagi. Amalan ada 7. Baik, 2 daripada 7 ialah amalan yang mewajibkan. 2. Kemudian wa amalani bi amsalihima. 2 amalan lagi yang serupalah kedua-duanya. Dah 4. 4 dah. Kemudian wa amalun bi asyri amsalihha. 1 amalan yang diberikan kepadanya 10. 1 amalan yang diberikan kepadanya ataupun digajikannya 10, digandakannya 10. Wa amalun bi sab'i mi'atin. 1 amalan yang ke-6, 1 amalan yang digandakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gaji dan upahnya itu sebanyak 700. 1 amalan 700 dibayar. Diberi gaji 700. Kemudian wa amalun, dan 1 amalan yang ke-7 yang terakhir, la ya'lamu thawaba amalihi illallahu azza wa jalla. 1 amalan yang tidak mengetahui dah akan pahala amalan tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah 7. Tafsirnya ataupun syarahnya, apakah yang dikatakan ataupun apakah yang dimaksudkan dengan 2 amalan yang mewajibkannya, yakni mewajibkan tuannya, tuan amalan itulah ataupun orang yang berbuat amalan tersebut. Apa dia? Lalu dia kata fa ammal mujibani. Adapun 2 amalan yang mewajibkan itu ialah faman laqiyallaha ya'buduhu mukhlisan ataupun mukhlasan la yusyriku bihi syai'an wajabat lahul jannah. Amalan yang mewajibkan yang pertama ialah faman laqiyallah, siapa yang bertemu dengan Allah. Maka kita tafsir ayat supaya kita mudah faham. Kita boleh ke tidak kalau kita nak bertemu dengan Allah selagi mana kita duduk di atas muka bumi ataupun masih hidup? Boleh tak berjumpa dengan Allah? Boleh tak? Tak boleh dah. Waktu Ustaz, saya pernah mari malam 27 Ramadan tahun lepas. Saya mari waktu tu awal. Mari kat masjid tengok-tengok ada satu benda besar di depan masjid, lebih besar pada KLCC. Adakah itu Allah? Adakah Allah? Tak lagi. Sebab dalam ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita, ilmu kalam kita, Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Itu Allah. Tidak ada benda yang menyerupai Allah Ta'ala. Tak ada. Maka tu support. Tak, kita tolak. Hak ni macam ni, tak juga. Bila kita boleh bertemu dengan Allah? Bila kita mati. Tuan-tuan boleh tengok dengan secara lebih lanjut lagi kisah bagaimana Israel, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk nak mengambil nyawa. Apa dia kisahnya? Kisahnya apabila dia bertemu dengan Sayyidina ataupun Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kitab apa? Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab At-Tazkirah karangan Imamul Qurtubi. Dan kitab ini tuan-tuan dan puan, berkali-kali saya sebut di mana-mana pun kita kena baca kitab ini. Sebab apa? Sebab kitab ini nak bagi tahu, nak mendedah, nak membuka apa dia panggil, bahasa-bahasa universiti panggil ni, bukan nak mendedah, nak apa dia panggil bahasa universiti ni, bila membokar nak membokar perjalanan kita satu hari nanti. Bila nyawa kita sudah berada di halkum ataupun sebelum daripada tu lagi, apa yang akan berlaku kepada kita, baik saya, tuan-tuan dan juga puan-puan. Apa yang berlaku tuan-tuan boleh tengok dalam kitab. Semoga-moga menitis air mata kita kerana takut. Dan dengan itu kita boleh berubah perangai kita, kita boleh berubah sikap kita, kita boleh berubah akhlak kita daripada baik kepada lebih baik. Begitulah seterusnya. Itu dalam kitab namanya At-Tazkirah
fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kitabnya tebal, setebal ini dalam bahasa Arab, maka bila diterjemahkan menjadi dua kitab setebal ini juga dalam bahasa Melayu kita. Bacalah tuan-tuan. Kita baca novel boleh habis dalam masa seminggu dah. Bandingkan. Allahu akbar. Baik, kita mari ke sini pula tuan-tuan dan puan. Maka katanya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim kata apa? Apabila setelah berlaku sedikit dialog di antara dia dengan Israel, lalu penghujungnya, cerita tu panjang, kita ambil ujung. Penghujungnya kata Nabi Allah Ibrahim, dah kalau sekiranya begitulah jawapan engkau daripada Allah Ta'ala, maka dia kata fa innal mauta jisrun yusalul habibu ilal habib. Sesungguhnya mati itu adalah merupakan jisrun, iaitu titian ataupun jambatan yang boleh bertemu di antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Bila mana? Bila mati. Sama di sini. Bila kita tidak mati, kita tidak bertemu dengan Allah. Sebab itu orang mukmin dia mencintai mati, bukan dia nak mati. Dia mencintai mati, bukan dia nak mati. Dia suka kepada mati kerana dia melihat nikmat yang ada selepas daripada mati. Adapun orang yang kafir, dia tidak nak mati sebab dia tahu dah apa yang ada daripada selepas mati. Itulah di antara sabda Nabi SAW yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Kata Sayyidatina Aisyah, dia kata siapa dia yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala juga suka untuk bertemu dengannya. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala juga benci untuk bertemu dengannya. Kenapa yang ni suka, kenapa yang ni benci? Maka tengok kepada amalan masing-masing. Yang ni suka sebab dia buat amalan baik, daripada dia akil balik mumayyiz sampailah ke dia mati. Yang ni kenapa dia benci? Kerana daripada akil balik dia itu sampai ke dia mati, dia buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini panjang tuan-tuan, secara ringkasnya saya sebut begitulah. Maka nak lebih tepat lagi tuan-tuan boleh tengok. Tu. Maka dua amalan ini kata Nabi SAW yang mewajibkan tuannya apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, dan dia menyembah Allah Ta'ala dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu benda. Bahkan dia sembah Allah Ta'ala itu dengan cara ikhlas, mukhlisan ataupun mukhlasan, atas wazan fa'il ataupun wazan maf'ul. Maka orang ini bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika itu wajabat lahul jannah, maka amalannya itu mewajibkan ia untuk memasukkan syurga dengan izin dan rahmat Allah Ta'ala. Itu kita sakut dekat situ. Jangan kita kata oh amalan kita mewajibkan kita masuk syurga. Tak, kita sakutkan sikit, kita ta'liqkan sikit dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana amalan kita? Tapi dengan syarat bila kita mati nanti kita menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tidak syirik kepada Allah. Maka sembah baik, ibadat baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita sebut dan kita tengok dalam harian kita pada hari ini, kita kata ibadat, maka ibadat itu adalah daripada bahasa Arab. Cuba kita terjemah sekejap dalam bahasa kita. Apa dia ibadat? Apa dia ibadat? Lama dah ni, saya daripada tadika dulu lagi duduk sebut, dan kita pun terikut-ikut bila sebut ibadat. Bila kita besar, kita belajar dan kita mengaji, rupa-rupanya ibadat ini dalam bahasa Arab rupanya. Dalam bahasa kita apa dia tuan-tuan? Kuat sikit tak dengar? Bunyi mulut tu bunyi nampak mulut bergerak tapi saya tak dengar ataupun tak faham. Apa dia tuan-tuan? Amalan yang baik. Amalan yang baik katanya ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan, hal lain itu mazhab Kufah.
mazhab Kufah. Satu lagi mazhab apa? Yang duk balah dalam Munau Kufah dengan Basrah. Ulama Basrah kata apa pula? Ulama Kufah sebut dah tadi amalannya baik. Ulama Kufah, ulama Basrah kata apa? Ibadat, berbakti. Boleh juga. Tapi saya nak mengikut kalimah dia. Kalimah dia tu, ibadat. Rekah masa sebab kita masa tidak ada tuan. Kalau masa panjang saya tak nak sebut lagi. Tapi masa tak ada terpaksalah kena sebut. Tuan, ibadat itu maknanya perhambaan. Abada ya'budu ibadatan, maknanya perhambaan. Siapa hamba? Kita lah. Oleh kerana zaman moden ini orang tak panggil hamba dah. Orang panggil apa dia? Qoli dengan toke. Ada. Bahasa kita apa dia? Bahasa kita kita sebut hamba, abdi. Hamba tu bahasa Melayu, abdi itu bahasa Arab tu. Hamba, abdi. Hamba itu bahasa Melayu, abdi itu bahasa Arab. Samalah dengan hasad, dengki. Hasad itu bahasa Arab, dengki itu bahasa Melayu. Tapi kita guna dua-dua dah. Mari mana tu? Mari Bukit Jabal Kubis. Mari Bukit Jabal Kubis. Bukit bahasa Melayu, Jabal bahasa Arab. Dua-dua kita sebut. Kalau kita nak terjemah betul-betul, mari mana? Mari Bukit Kubis. Itu baru betul. Tak apalah tuan-tuan, dah menjadi tradisi kita gitu dah. Tak masalah. Maka siapa dia yang mati dan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia memperhambakan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, maka perkataan ikhlas pula kita kena bahas sekali lagi. Sebab apa? Ikhlas itu dalam bahasa Arab pula. Iya ke? Ikhlas bahasa Arab ke? Tuan-tuan agak? Bahasa Melayu ke? Tak tuan-tuan. Dimelayukan. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Lalu kita panggil dengan ikhlas. Asalnya ikhlas. Tapi kita melayukan menjadi ikhlas. Ikhlas. Apa makna ikhlas tuan-tuan? Sudah juga. Saja saya tanya tuan-tuan, sebab subuh-subuh macam ni semalam orang yang kontak saya pun dia kata biasalah subuh-subuh ni banyak orang yang warak, jadi saya tak nak warak tu untuk masa ni. Sekejap lagi kita nak semua masa ni. Jadi saya cuba tuan-tuan supaya bercakap juga supaya hilang warak tu. Apa dia ikhlas tuan-tuan? Ikhlas ini tuan-tuan as-safi, iaitu kita panggil bersih. Bersih maknanya air tu, sebab apa kita boleh minum? Sebab dia ikhlas, kerana dia tidak ada campuran. Kalau ada campuran dengan benda-benda yang tak baik, benda beracun, lagilah bahaya minum. Itu dia panggil sofi, benda yang kosong. Maka kita pun buat amalan, sesuatu amalan itu ikhlas, yakni kosong daripada apa? Kosong daripada manusia, kosong daripada ikut hawa kita dan sebagainya, hanya untuk Allah. Kita panggil dengan ikhlas. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab bahasa, carilah perkataan khalasa terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan akan jumpa sulasi mazid dengan satu huruf dipanggil dengan akhlasa atau wazan af'ala. Tengok di situ. Kemudian orang ini mewajibkan dia dengan izin dan rahmat Allah Ta'ala, amalannya itu mewajibkan dia ke syurga. Kemudian yang kedua, amalan yang mewajibkan yang kedua, wa man laqiyallaha qad asyraka bihi wajabat lahul wajabat lahun nar. Orang yang mati lalu bertemu dengan Allah dan dia telah melakukan syirik kepada Allah di atas muka bumi ini, maka amalan syiriknya itu, kerja syiriknya itu, aktiviti syiriknya itu mewajibkan dia ke dalam api neraka wal-iyazubillah. Maka hindarlah kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, dalam bab kita telah masuk dalam pengajian maghrib kita, kuliah maghrib kita, bab yang terakhir dah. Bahagian-bahagian dosa yang 4 telah pun kita ambil. Sekarang ni kita berada pada jenis-jenis dosa yang 2.
Dosa ada dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Baik, dosa kecil kita tak payah sebut sebab kita nak sebut dosa besar. Dosa besar, ulama-ulama kita meletakkan garis panduan. Manakah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Dosa besar, tapi mana antara yang paling besar di antara yang besar-besar ni? Maka ulama kita bersepakat syirik kepada Allah Ta'ala lah dosa yang paling besar, nombor satu besar. Maka munasabahlah dalam hadis ini. Nah, siapa yang syirik dan dia mati dalam keadaan syirik, maka dialah orang inilah amalannya itu, kerjanya itu, syiriknya itu mewajibkan dia ke dalam api neraka. Boleh ke tidak kalau Allah Ta'ala nak masukkan dia ke dalam syurga? Maka di segi akal, di segi syarak, boleh, harus bagi Allah Ta'ala nak masuk orang yang mukmin ke dalam neraka dan nak masuk orang yang kafir dalam syurga. Boleh di sisi Allah Ta'ala, harus. Tetapi bila kita pegang kepada janji Allah Ta'ala, maka ianya tidak munasabah. Kita pegang pada janji Allah Ta'ala. Siapa dia yang buat baik, aku balas baik. Apa ni? Ahsantun li anfusihim tu. Nah, dan sebagainya dalam ayat-ayat yang lain lagi. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, dua amalan wa amalani bi amsalihima. Dua amalan yang serupalah kedua-duanya. Apa pula amalan yang serupa ini? Maka dia kata amalan yang serupa ini ialah sesiapa yang berniat untuk nak mengerjakan kebajikan. Ulang lagi sekali, siapa yang berniat untuk nak mengerjakan kebajikan, maka ia diberi balasan dan ganjaran sebanyak satu kebajikan. Siapa yang nak niat nak buat baik, dia buat ke tak lagi? Tak buat lagi. Sebab itu ulama-ulama kita, khususnya ulama fiqh, dia kata ada kalanya kita sebut azam. Bahasa Melayu ke bahasa Arab, tuan-tuan? Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Tuan-tuan boleh tengok dan cek balik dalam kamus, cari perkataan azama. Ain zai, bukan ain zal, bukan ain zai. Zai besar macam huruf ra tapi ada titik atas. Tu perkataan asal dia. Maka telah pun dimelayukan menjadi azam. Asalnya azam, ain azam, tapi dimelayukan menjadi azam. Azam. Nah, kemudian niat. Niat. Bahasa Melayu ke bahasa Arab, tuan-tuan? Bahasa Arab lagi daripada perkataan nawa yanwi. Ada? Bahasa Arab, tuan-tuan. Baik, ulama kita dia membezakan di antara azam dan niat. Azam dan niat ada beza. Apa bezanya? Azam itu bila seseorang itu berkehendak melakukan sesuatu pekerjaan, baik ke buruk ke, itu dia punya niat lah, dan dia tidak melakukannya lagi, maka itu dipanggil dengan azam. Dalam bahasa Melayu kita kata azam. Apa azam tuan tahun baru ni? Azam saya nak menaikkan syarikat saya sebanyak 30% lagi. Contoh, tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Contoh semata-mata. Tu azam. Niat apabila kita nak melakukan sesuatu benda, baik ataupun sebaliknya, dan kita iringi selepas daripadanya. Maknanya lepas kita terlintas dalam hati kita tu, kita buat terus. Maka itu dipanggil dengan niat. Macam kita semayang. Semayang orang tak panggil niat, orang tak panggil azam, orang panggil niat. Pasal apa? Sebab lillahi ta'ala. Tu kita berazam dah tu. Kita dah mula dah tu. Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kita buat terus. Itu dipanggil dengan niat. Baik, siapa yang berazam ataupun siapa yang berniat nak mengerjakan kebajikan dan dia tak buat lagi pun kebajikan itu, maka orang ini diberikan kepadanya balasan satu. 7,5 kita berhenti, boleh dah?
Jadi kalau 7.5 berhenti memang tak sempat lah dengan 7.7 ni. Yang poin yang kita naknya yang terakhir tu. Nah, tak apa, insya-Allah sekiranya ada kekosongan kuliah lagi kita sambung. Tapi untuk kuliah subuh lah. Nah, kuliah maghrib saya bakal bawa tajuk yang sama. Nah, tapi kalau terpaksa tuan-tuan nak juga, kita bawa kepada kuliah maghrib selepas hari raya nanti kalau panjang umur, sihat tubuh badan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Satu nak. Yang kedua, amalan yang serupa ada dua. Yang pertama, niat nak buat baik tak buat lagi, maka dia dapat satu. Yang keempatnya ialah siapa-siapa yang berniat ataupun berazam, lebih tepat, siapa-siapa yang berazam untuk nak melakukan kejahatan. Tadi siapa-siapa yang niat nak buat kebajikan, dia tak buat lagi, dapat satu pahala, satu kebajikan. Macam sekarang ni. Sekarang ni kita duduk saja-saja. Kita pun niat, malam nanti nak datang masjid sembahyang tarawih dan seterusnya. Ataupun nak niat nanti malam nanti nak buka puasa dekat masjid lah sebab kita cuti tak bekerja hari ni. Dapat ke? Dapat satu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua, seseorang itu berazam nak melakukan kejahatan. Dia buat dekat tak lagi? Tak lagi. Dia buat dekat lagi? Tak lagi. Ditulis? Tak. Kerana hadis lain pula yang mari mentafsirkan hadis ini, makna siapa-siapa di kalangan kita manusia anak Adam ini yang berniat, berazam untuk nak melakukan kejahatan dan dia tidak buat lagi, maka dia tidak ditulis. Bila ditulis? Setelah dia buat. Dia buat baru ditulis. Berapa banyak? Satu. Baik, ditulis satu, tulis segala ke? Bila orang tu buat terus ditulis? Tak. Diberi tempoh sebanyak 7 jam. Ada riwayat kata 3 jam, 7 jam, 5 jam kita diberi tempoh. Andai kata kita buat selepas setengah jam lepas pada tu, ataupun selepas daripada tu, sebelum 7 jam ataupun 5 jam, ya Allah, aku telah buat dosa adalah kepada Engkau ya Allah, sepatutnya mata yang Kau berikan kepadaku ni aku buat benda-benda yang baik, tengok Quran, tengok ni ya Allah, aku dah berdosa ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka orang itu tak ditulis dosa. Sebab sampai ada bergaduh di antara Raqib dengan Atib. Raqib, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf, tuan-tuan boleh tengok tafsirnya. Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Atid, Raqib tuan dia, bos dia, Atid kerja dia. Bila Atid nak tulis, Raqib kata jangan, tunggu dulu. Lepas pada tempoh yang diberikan tak bertaubat juga, tak istighfar juga, tak menyesal juga, baru ditulis. Berapa? 1. Baik. Sekiranya dia niat nak buat jahat tadi, kemudian dia tak jadi buat, dia niat nak buat jahat, tiba-tiba tak jadi buat, maka balasannya dapat 1. Samalah dengan orang yang niat nak buat baik dapat 1, orang yang niat nak buat jahat tak dapat lagi, dia tak jadi buat, maka dia dapat 1 pahala. Itu 2 amalan yang samalah kedua-duanya. Boleh faham tak? Kemudian ada sikit lagi, wa amalun bi ashri, dan 1 amalan itu dibalas dengan 10. Maka ini bertepatan dengan Al-Quran ataupun matan Al-Quran yang kita selalu baca. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ma jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Itu sama dah. Siapa-siapa yang melakukan, mengerjakan 1 kebajikan, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya 10. Maknanya 1 kali dengan 10. Itu amalan biasa, tuan-tuan. Amalan biasa dapat 10. Kita berhabis terus, tuan-tuan. Yang keenam, wa man anfaqa malahu fi sabilillahi du'ifat ataupun du'ifat lahu nafaqatuhu. Sesiapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kita panggil fi sabilillah,
sedekah fisabilillah, sedekah fisabilillah. Nah, ada orang yang dia kata ini air fisabilillah, air fisabilillah atau fisabilillah belaka. Bubuhlah apa benda pun. Nah, maka di sini harta kita keluarkan, kita infakkan harta itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diberikan setiap ringgitnya itu berapa dia dapat. Kita kata kita sedekah RM1 dah pagi tadi. Kita mari-mari tadi kita pun masuk dalam tabung RM1. Berapa dapat untuk fisabilillah? Maka ianya akan mendapat ad-dirhamu bisab'i mi'atin. Satu dirham itu digandakan dengan 700. Tuan-tuan, RM1 RM700. Mana lagi nak cari pelaburan yang terbaik, yang termahal, yang bayarnya cukup-cukup hebat? Tak ada. Ni saja tuan-tuan, RM1 700. Ayalah RM1 700 dah. Kalau 1000 berapa? 700,000. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah sedekah hari ni boleh RM1,000, bermakna kita dapat berapa? Saya bab matematik ni saya bela sikit tuan, sebab waktu belajar dulu cikgu mengajar matematik saya bermain. Nah, itulah masalah ya. Nah, kalau 1000 dapat apa? 700,000. 700,000. Baik, kita derma 2 kali ganda, maknanya 2,000, bermakna 140,000. Kau macam mana? Kiralah tuan-tuan macam mana pun. Jadi tuan-tuan hari ni tuan-tuan, kalau mengikut dengan RM1 dapat RM7 ni, kalau kita derma lah tuan-tuan, memang hari raya ni confirm fok-fok kita pakak Ferrari belakang fok kita. Sebab satu dapat 700. Saya dengan Ferrari warna kegemaran saya dan sisi yang saya minat, ni pun Ferrari dengan dia apa-apa. Sebab satu dapat 700. Allahu akbar, hebatnya derma di jalan Allah. Tetapi adakah semua orang nampak? Tak semua orang nampak, sebab benda ini bukan nampak dengan mata ni, basar ni, bukan nampak dengan benda ini, tetapi nampak dengan basirah. Ini dipanggil dengan basar, ini dipanggil dengan basirah. Dalam istilah ilmu tasawuf ataupun istilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, ni dipanggil dengan basar, ini dipanggil dengan basirah. Siapa-siapa yang basirah dia terang, maka dia akan buat. Nah, termasuklah diri kita semua ni, kerana basirah kita nampak dah ni. Kalau tidak kita tak mari duduk kat sini. Baik kita duduk di rumah, tidur ke lepas subuh dah. Makan kenyang dah tadi, tidur lagi sedap. Ni duduk kat sini, tengok saya tengok tuan-tuan, mula-mula cerah, lepas tu gelap sikit, mula tu hitam, lepas tu makin hitam, lepas tu kecil, lepas tu makin kecil dan sebagainya. Duduk di rumah lagi sedap. Tapi kenapa tak buat? Sebab basirah. Tu. 1 dirham dibayar dengan 700 dirham. Begitulah juga dengan dinar. 1 dinar dibayar dengan 700 dinar. Bermakna kita duit Malaysia RM100 dibayar dengan RM700. Maka berapa yang kita nak infak, sekali itulah gandaannya. Maka tuan-tuan ingat dalam surah, dalam rakaat yang pertama imam kita baca tadi, sembahyang subuh tadi dah. Tuan-tuan ingat tak? Tu imam kita baca tadi. Tuan-tuan kita imam, mathalu ma yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tu iyalah. Tu mi'atu habbah. Maka tuan-tuan, Allah, kalau kita tak nak derma lagi, lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni tuan-tuan, dah apa-apaan, Allah, rugilah kita dah. Habis dia nak derma semua dalam akaun kita? Tidak. Kemampuan kita lah banyak mana. Kalau kita ada 1 juta, takkanlah kita nak impak RM10. Nah, ada 1 juta tapi impak RM10, rasa-rasanya macam jauh dengan balance. Kereta pun ada elemen balancing dia, kita pun ada elemen balancing jugalah tuan-tuan. Baik, yang terakhir yang kita nak tuan-tuan, yang terakhir, lebih masa sikit tuan-tuan, wasyamu lillahi azza wa jalla, dan berpuasa kerana Allah. Puasa kerana Allah azza wa jalla. Tidak mengetahuilah akan pahala orang yang berpuasa itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, besar sungguh puasa ni.
Sebab apa? Ditafsirkan dalam hadis yang lain. Allah Ta'ala kata, mereka itu meninggalkan makan dan minum mereka itu kerana aku, li ajli, kerana aku. Kita tinggal nasi ada, ayam ada, kuah ada, air ada, macam-macam ada, tapi tengok-tengok tak makan. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur, azan asar, azan maghrib, sama tak? Sama je. Kadang-kadang Datuk Bilal pun sama je. Berani makan? Berani makan? Azan zuhur? Tak berani dah. Azan asar? Datuk Bilal juga. Datuk Bilal tu juga. Lagu tu pun lagu tu juga. Dia azan dengan lagu Nahwan juga. Berani makan? Tak berani makan. Azan maghrib? Tu tuan-tuan dan puan-puan, itu basirah kita tu. Kita buat kerana Allah. Sedangkan kalau kita nak makan, boleh makan tak? Boleh makan sangat-sangat. Rumah kita tak ada orang. Kalau ada pun anak kita, bini kita, ataupun isteri kita, ataupun isteri-isteri kita saja yang ada. Tapi jarang isteri-isteri ada tu di rumah lain. Yang ada lah, yang tak ada. Yang ada bibi. Bibi pun tak boleh buat apa kalau kita nak makan. Tak boleh buat apa. Kenapa tak makan? Lillah. Sebab itu tuan-tuan, bagi pengajian kitab tasawuf ataupun ulama-ulama sufi, dia kata mereka, kita, orang yang makom kita, orang yang taraf kita ini melakukan sesuatu amalan lillahi ta'ala. Ini makom kita makom kita. Tapi makom-makom orang yang rapat, al-muqarrabun, as-sufiyun, orang yang sufi-sufi, orang yang rapat, orang yang hatinya bersih ini, amalan mereka itu bukan lillah tetapi billah. Mana pula? Tu beza tu kan. Lillah, billah. Lain tu. Kita jumpa lain kali, masa tak ada, nak sebut masa tak ada. Lain kali insya-Allah. Kita ambil yang ni dulu. Nak sebutnya apa dia? Nak sebutnya pahala puasa ini begitu banyak. Banyak mana? Sehingga tidak mengetahuilah pahala puasa itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertepatanlah dengan hadis kursi. Allah kata dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku, maka akulah yang akan membalasnya. Lalu kita tanya pula, habis itu sembahyang kita siapa nak balas? Sedekah kita mari RM1, RM2, RM10, RM100, RM1000, RM2000 tu siapa nak balas? Dan saya tengok iklan di masjid tadi, saya tengok dekat sini, katanya minta maaf daripada pihak masjid dan juga semua ahli jawatan kuasa kerana ketidakselesaan sikit, kerana ada membuat perbaharuan di tempat dan juga tempat-tempat yang lain. Allah, kalau kita boleh letak RM10, RM10 kita kata satu bunga. Satu bunga tu RM10. Allah, selama mana bunga tu ada kat situ, RM10, 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 RM10. Itu kalau nilai RM10. Kalau digandakan dengan 10, kalau digandakan dengan 700, Allahu Akbar. Tu gilah pada basirah tuan-tuan dan puan-puan. Maka nak sebutnya pahala puasa ini begitu banyak, sehingga Allah Ta'ala kata, puasa itu bagi aku dan akulah membalasnya. Hak amalan lain Allah Ta'ala juga balas. Tetapi nak sebut apa? Allah Ta'ala nak bagi murah-murah sungguh, nak bagi mudah-mudah sungguh bagi orang yang berpuasa. Dan satu lagi nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, jangan kita lupa untuk berdoa semasa nak berbuka puasa. Kita ambillah masa 2 minit, 3 minit sebelum berbuka puasa, kita panggil anak-anak cucu menantu kita, mari duduk sini. Melainkan hak kerja, biar dia kerja. Hak nak masak, hak nak akak, hak nak cuci pinggang, hak nak awak mari tu biar dia bekerja. Hak mana tak kerja tu mari duduk sini, kita pakat baca doa, diaminkan, kerana itu di antara masa yang mustajab doa kita tuan-tuan. Kita mintalah kesihatan, kita mintalah kegembiraan, kita mintalah keselamatan, kita mintalah kebahagiaan, kita mintalah apa benda pun ketika itu. Semoga Allah Ta'ala mewafaqahkan doa kita itu dan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau tidak di sini, disinun, kata Piramli tak? Di sini mari buat apa? Baliklah disinun.
Nah, di sinun pun tak apa, di sini pun tak apa, dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' dawatin la yusma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'i al-arba'. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Yang baiknya pasti daripada Allah Taala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap budi bicara. Begitu juga kalau panjang kuliah saya pada pagi ini, saya khusus 10 jari, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.